Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayat Nindini binti Muhammad Nazri, nombor matrik C20A1568. Hari ini saya akan membentangkan tentang peranan UNESCO dan ICOMOS dalam memelihara warisan budaya. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, merupakan satu badan dunia yang ditubuhkan pada 16 November 1945. Ia juga merupakan salah sebuah agensi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang telah ditubuhkan pada 1945. Tujuan penubuhan adalah untuk menyumbang ke arah kedamaian dan keselamatan dengan mempromosikan kerjasama antarabangsa melalui bidang pendidikan, sains dan kebudayaan. Secara keseluruhannya, sebanyak 191 buah negara telah menyertai UNESCO. Yang kedua, iaitu 5 program utama UNESCO adalah pendidikan, sains semula jadi, sains manusia dan sosial, kebudayaan dan komunikasi maklumat. Seterusnya, maklumat utama UNESCO adalah untuk mendukung pendamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerjasama antara negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan kepada keadilan, peraturan hukum, HAM dan kebebasan hakiki. 3 badan yang mempunyai tanggungjawab dalam membuat polisi, pentadbiran utama dan pentadbiran harian di UNESCO. Antaranya adalah Persidangan Agung, Lembaga Eksekutif dan Sekretariat. Bagi Persidangan Agung, ia merupakan satu perjumpaan negara-negara anggota di mana setiap negara mempunyai satu undi. Mesyuarat akan diadakan sebanyak 2 tahun sekali. Selain itu, Lembaga Eksekutif mempunyai seramai 58 orang ahli. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka ini telah dilantik oleh Persidangan Agung untuk berkhidmat selama dalam tempoh 4 tahun. Seterusnya, Sekretariat pula mengandungi ketua pengarah dan staf-staf dan bertanggungjawab dalam menjalankan aktiviti serta pengurusan harian UNESCO. Beralih kepada pengenalan ICOMOS, Majlis Antarabangsa mengenai Monumen dan Tapak iaitu ICOMOS, dalam bahasa Perancis, Council International des Monuments et des Sites, merupakan persatuan profesional yang bekerja untuk pemeliharaan dan perlindungan tempat warisan budaya di seluruh dunia. ICOMOS telah diasaskan pada 1965 di Warsaw hasil daripada Piagam Venice 1964 dan menawarkan nasihat kepada UNESCO mengenai tapak warisan dunia. Seterusnya, ICOMOS kini mempunyai lebih 10,100 ahli individu di 153 negara, 110 jawatan kuasa kebangsaan dan 28 jawatan kuasa saintifik antarabangsa. ICOMOS terdiri daripada jawatan kuasa kebangsaan iaitu NC, yang mana individu dan institusi memohon keahlian. Sebagai tambahan kepada jawatan kuasa kebangsaan, ICOMOS mempunyai satu siri jawatan kuasa saintifik antarabangsa ICS, di mana pakar dalam bidang aktiviti tertentu dalam konteks pemeliharaan warisan bertukar-tukar pandangan dan perdebatan. Selain itu, organisasi ini telah diketuai oleh seorang presiden, 5 naib presiden, seorang setiausaha agung dan seorang bendahari yang semuanya dipilih secara langsung oleh Perhimpunan Agung Pertubuhan itu. Oleh halnya demikian, 12 ahli tambahan juga telah dipilih dalam Perhimpunan Agung itu ke dalam jawatan kuasa eksekutif dan 5 lagi ahli diikut serta dalam lembaga eksekutif untuk mewakili wilayah di dunia atau bidang kepakaran yang bukan sebahagian daripada jawatan kuasa eksekutif selepas pilihan raya. Seterusnya, kita beralih kepada warisan budaya. Secara umumnya, Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai warisan budaya yang terhasil daripada pelbagai kaum dan etnik. Warisan budaya yang dimiliki perlulah dipertahankan dan dijagai kerana ia menggambarkan jati diri dalam bangsa sebuah negara. Bagi memahami warisan budaya yang dimaksudkan, perlulah mengetahui takrif atau definisi warisan budaya itu. Si warisan budaya terdapat dalam pelbagai definisi telah digunakan untuk menerangkan mengenai warisan. Kefahaman amat perlu untuk memahami istilah dan digunakan dalam menerangkan maksudnya.
Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat tahun 2007 telah menerangkan definisi warisan sebagai sesuatu yang telah diterima secara turun-temurun oleh seseorang dengan sesuatu kelompok masyarakat daripada generasi terdahulu. Selain itu, kategori dalam warisan budaya. Secara amnya, warisan budaya boleh ditakrifkan sebagai warisan ketara, tidak ketara dan struktur atau arsifat kebudayaan. Seterusnya, UNESCO mempunyai peranan untuk melindungi benda-benda bersejarah. Terdapat 5 kategori peranan UNESCO dalam memelihara warisan budaya. Antaranya adalah melalui pendidikan, sains sosial, kebudayaan, sains, komunikasi dan informasi. Beralih kepada yang pertama, iaitu melalui pendidikan, UNESCO telah menggubal 4 tonggak pendidikan yang dilihat merangkumi pendidikan sepanjang hayat kita. Tonggak ini merupakan pencorak kepada sistem pendidikan kita dan sekaligus telah memberikan impak kepada sistem pendidikan kita dan juga penggerak tonggak ini. Tonggak ini merupakan pencorak kepada sistem pendidikan kita dan sekaligus telah memberikan impak kepada sistem pendidikan dan juga penggerak tonggak ini. Yang kedua, iaitu sains sosial. Sains sosial atau sains kemasyarakatan, social science, merupakan penggunaan kaedah saintifik untuk mengkaji bidang kemanusiaan di dunia ini. Bidang sains sosial ini merangkumi antropologi, ekonomi, linguistik, etimologi, psikologi, sosiologi, pendidikan, komunikasi dan kimia. Melalui kebudayaan, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri pada masa itu berkata, pengiktirafan berkenaan menjadikan jumlah warisan kebudayaan tidak ketara ini telah menjadikan negara yang tersenarai di bawah senarai itu kepada 5 kali. Pertama, 2005 menerusi pengiktirafan Mak Yong Dondang Sayang 2018, Silat pada 2019 dan kini Wang Kang serta Pantun pada tahun 2020. Terusnya melalui sains, walaupun terjadi seperti tsunami lautan Hindi dan taufan Katrina, dengan jelas ini menggambarkan betapa pentingnya pengetahuan geosains bagi meringankan kesan bencana semula jadi. Pengetahuan geologi dapat memberikan maklumat kepada semua golongan masyarakat. Dalam bidang komunikasi dan maklumat, Indonesia sebelum ini telah menunjukkan perhatian besar terhadap isu kebebasan bersuara yang menjadi salah satu program keutamaan di UNESCO. Indonesia pernah menjadi rumah Forum Media Global UNESCO di Bali pada Ogos 2014. ICOMOS Australia dibentuk pada tahun 1976 dan merupakan salah satu daripada lebih 100 jawatan kuasa nasional ICOMOS semasa. Keanggotaan Australia ICOMOS dianggotai oleh lebih daripada 650 ahli diuruskan oleh jawatan kuasa eksekutif seramai 15 orang yang telah dipilih dari keahlian. Beberapa ahli ICOMOS Australia juga telah diwakili di pelbagai ICOMOS jawatan kuasa ilmiah antarabangsa dan jawatan kuasa lembaga pakar di Australia. Fungsi ICOMOS pula adalah ICOMOS merupakan majlis antarabangsa mengenai monumen dan tapak. Ia merupakan pertubuhan bukan kerajaan global yang dikaitkan dengan UNESCO. Penciptaannya pada tahun 1965 adalah hasil dari logik perbualan awal antara arkitek, ahli sejarah dan pakar antarabangsa yang bermula pada awal abad ke-20 dan menjadi kenyataan dalam penerimaan Piagam Venice pada tahun 1964. Kesimpulannya, warisan kebangsaan merupakan khazanah penting yang telah diwarisi sejak zaman berzaman. Sungguh pun begitu, generasi pada masa kini semakin memandang sepi terhadapnya kerana tahap kesedaran mereka terlalu rendah. Sepatutnya, mereka harus menyedari bahawa warisan kebangsaan ini perlu dipelihara kerana ia mempunyai 1001 makna di sebaliknya. Tuntasnya, masyarakat Malaysia perlu peka akan kepentingan pemeliharaan warisan kebangsaan. Justru, segala usaha perlu dipergiat untuk memastikan khazanah negara ini tidak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Boleh dikatakan bahawa pemeliharaan dan pengekalan warisan ini dapat mempertingkatkan imej dan identiti negara di pesada dunia. Sekian, terima kasih.